dengan keluarga. Kalau tak happy, dia boleh trigger juga. Kalau you punya life memang tak happy. And then dari segi spiritual, ketuhanan. Dari segi you punya hubungan you dengan Tuhan. Mungkin ada lag sana sini kan, kurang sana sini dulu. Bila kita hilang arah pandu kita dalam hidup, boleh trigger. Dan salah satu lagi spiritual ni, dari segi you all selalu question pasal ketuhanan. Benda tu pun boleh trigger juga. Ya, sebab tak ada jawapan. You all bertanya sendiri dengan tak berguru, tak ada jawapan, and then sometimes mental lah benda tu. And then dari segi ada segi lagi ni, ada segi dari punya chemical brain, kita punya apa, kita punya otak punya chemical, dia berkali-kali. Apabila keempat-empat ni terganggu dia, masa itu dah boleh muncul anxiety disorder. Okay. Anxiety disorder ada banyak pecahan. Ada anxiety disorder, ada general anxiety disorder. Ada panic disorder. Panic disorder ni you all kena panic attack kerap sangat. General anxiety disorder, general ni dia kena panic attack juga, ada simptom panic attack tapi dia kurang. Dia lebih kepada risau dia. Dia risau sakit, dia risau mati. Sakit mati tu general anxiety disorder. Kalau panic disorder, you punya panic attack tu kerap. Tak semena-mena, tak ada dia, tak ada ribut, you kena panic attack. Panic disorder. Ada lagi OCD. Saya tak tahu OCD. Tapi sekarang dikatakan OCD nak dikeluarkan daripada anxiety disorder. Dia akan jadi satu cabang lagi mental illness. Selain daripada schizo, yes. Selain daripada bipolar, dia akan separate dari anxiety. Lepas tu ada lagi social anxiety, yang tak boleh keluar tu, yang tak boleh nak bercakap depan public. Itu dari pecahan-pecahan dia. Okay, so soalan dia, kenapa kita kena panic attack? You all paling takut ni panic attack ni, episode panic attack yang paling takut. Okay, dia macam ni. Saya pun lelaki orang juga. Okay, ni inilah kita lah. Panic attack kita, macam ni kita kena panic attack. Dalam kehidupan kita, daripada dulu sampailah sekarang, hidup kita ni mesti ada satu situasi up and down, happy and unhappy, stress dengan tak stress. Okay, kita selalu letak satu situasi yang tak best dalam hidup kita sebagai satu tekanan. Duit tak ada, tekanan. Anak masalah, tekanan. Bos bagi arahan, bukan tekanan. Semuanya stres. So dalam hidup kita banyaklah stres yang muncul. Stres pasal bapak, stres pasal suami, stres pasal anak, stres pasal kerja, stres pasal tak ada duit, banyak stres. Stres ni dia terjadi daripada dia terjadi daripada apa? Persekitaran kita lah, kan? Dan apabila stres tu muncul, kita punya kelenjar dalam brain kita punya kelenjar ada dipanggil adrenalin. Kelenjar adrenalin tu dia akan menghasilkan satu hormon adrenalin. Hormon adrenalin ni dia adalah sejenis hormon tekanan. Stres hormon adrenalin. Stres hormon ni dia boleh pergi kepada adrenalin ni kalau dah banyak sangat. Dia boleh jadi macam hormon marah, kecewa, sedih. Kan apabila kita terlampau banyak sangat stres dalam hidup kita, adrenalin ni dia akan jadi banyak dalam kita punya tubuh badan. Stres je adrenalin akan keluar. Stres je adrenalin akan keluar. So dia jadi banyak sangat. Adrenalin tak dilepaskan. Adrenalin ni lah yang menyebabkan serotonin ni tahap jadi turun. Yes, bila adrenalin tinggi, serotonin rendah. So adrenalin tu dia kacau. Jadi sebab itu, macam mana kita nak lepaskan adrenalin, you kena keluar daripada rumah. Beriadah, beraktiviti, jangan duduk dalam rumah. Adrenalin kena lepaskan, tak boleh simpan. Adrenalin you all kena buat dengan cara berpeluh, you all bersosial, buat, menikmati kehidupan, adrenalin akan terlepas. So, apabila adrenalin dilepaskan, barulah satu chemical brain akan tercetus iaitu dipanggil dopamin. Semua dengar? Dopamin ni, okey, bila adrenalin dilepaskan, dopamin akan hasil. Dopamin dalam kita punya brain ni, brain saya tak cantik lah. Okey, dia macam sel-sel berhubung lah dalam iklan kan. Cantik. Okey, so dia macam berhubung kan. Ini dia akan ada dopamin yang akan dia menghubungkan satu sel yang antara satu sel yang lain. Dopamin tu tugas dia macam neurotransmitter. Dia satu chemical berhubung. Apabila dia berhubung, barulah kita punya interaksi otak kita stabil. Dia yang tak berhubung tu yang orang panggil wayar putus tu kan? Wayar putus. Bila dopamin ni tak dopamin kurang terhasil, kita punya sel
kurang berhubung, apabila kurang berhubung, itulah kita punya fikiran kita jadi tak stabil. Sometimes tak waras, sometimes dah tak macam asyik duk risau je. Itu dopamin. Dan dopamin ni, apabila dopamin ni banyak dalam tubuh badan kita, dia akan menghasilkan satu kata motivated behavior. Kita akan jadi happy. Dopamin ni adalah dipanggil juga sebagai happy chemical. So, nak dapatkan dopamin sebab tu ada orang tanya saya, macam mana saya nak happy? Adalah dengan cara menghasilkan dopamin. Macam nak hasilkan dopamin? Adalah dengan cara melepaskan adrenalin. Macam nak lepaskan adrenalin? Pergi keluar. Beriadah. Jangan duduk dalam rumah. You punya masalah sekarang, bila kena anxiety je, duduk dalam rumah. Tak nak keluar. Bila dia takut, you kena keluar. Okey. Apa yang menyebabkan panic attack? Macam saya cakap tadi, apabila adrenalin ni dah terlalu banyak dalam badan, simptom-simptom adrenalin yang terlalu banyak, kan? Ada dipanggil sebagai chronic hyperadrenalin. Apabila badan kita dah terlalu banyak chronic hyperadrenalin itu terlalu banyak, antara simptom-simptom dia adalah berpeluh, shaking, jantung laju, panic attack, berdebar-debar. Itu dah simptom anxiety, itu dah simptom. Sebab apa? Adrenalin dah terlalu banyak. Okey. So, kita ada dua cara nak lepaskan adrenalin. Macam saya cakap tadi, first nak keluarkan adrenalin adalah dengan cara beriadah. Keluar daripada rumah, pergilah bersosial, pergi bersenam. Sebab itu saya kata jangan tinggalkan senaman. Bersenam, itu kena buat supaya berpeluh. Okey. Kalaulah kata yang memang takutlah, malas ke, takut sangat nak keluar, apa yang akan jadi pada tubuh badan kita? Dia akan jadi panic attack. Sebab tubuh badan kita ni sebenarnya Tuhan cipta memang sangat bijak. Tuhan memang sangat bijaksana lah. Dia ciptakan badan kita ni sebenarnya boleh heal dengan sendiri. So cara dia nak lepaskan adrenalin tu adalah dengan cara panic attack. Panic attack, okay? So panic, dia kiranya kalau macam you all kena panic attack tu kan, dia punya perasaan tu macam rasa nak mati, berpeluh-peluh, you rasa macam tak kena, you rasa macam nak hitam, you rasa macam jatuh tu semua. Sebenarnya bukan nak mati pun, you tak pingsan. Itu sebenarnya mekanisme badan, tindak balas tubuh badan kita nak lepaskan adrenalin dengan sendiri. Dia nak sembuh. Badan kita ni nak sembuh. Itu mekanisme dia. Itu cara dia. Jadi jangan halang. Yang jadi masalahnya, yang membuatkan kita berada dalam kitaran cycle of anxiety, apabila panic attack tu datang, you all stop. Jangan datang. You all stop benda tu. Panic attack datang je, you all dah takut. Panic attack datang je, you terus pergi cek orang lain. Pergi cari hospital. Tak. Cara saya, apabila panic attack datang, you duduk. You take time untuk enjoy the moment. Enjoy panic attack tu. Jangan halang panic attack sebab itulah cara untuk nak lepaskan adrenalin selain daripada you all keluar beriadah. Tapi yang jadi masalah kita apabila panic attack datang, you all avoid benda tu, you all tak nak benda tu dan you all benci. Benci panic attack, tak suka, aku tak suka benda dalam hidup aku, tak boleh. Tak, panic attack lah, itulah salah satu cara yang Tuhan ciptakan untuk lepaskan kita punya tekanan tu. You all dah tak nak lepaskan sendiri, you all tak nak pergi keluar. Sebab itu orang kata apabila bekerja juga kena pergi vacation. Vacation tu salah satu cara untuk you lepaskan tekanan. Tapi perasan tak, you all selalu tak pernah sayang jasad, tak pernah sayang mental kita. Kan selalu dah bekerja cari rezeki tanpa fikirkan diri sendiri. Tak sayang jasad, tak sayang diri. Itu jadi macam tu. Tapi Tuhan tu punya tunjuk Maha Pengasih Penyayang, yang dijadikan juga satu mekanisme badan kita untuk lepaskan diri dengan cara panic attack. Tapi bila panic attack berlaku, you all takut lah. Jangan risau pasal panic attack. Itulah salah satu caranya. Sebab itu orang cakap macam mana nak berhadapan dengan panic attack? Macam ni orang cakap macam nak enjoy panic attack. Okey. Saya punya cara dulu masa saya kena panic attack, tak kira lah saya dekat shopping complex ke, saya tengah baring ke, tidur ke, saya memang enjoy panic attack. First tu memang rasa macam nak mati lah. Tapi macam saya cakap lah, face the fear. Berhadapan dengan kematian. Kau nak mati lah, nak buat macam mana? Kan? So masa saya kena panic attack, berhadapan dengan panic attack, contoh kalau kata kita kat rumah, kan? Kalau you rasa you terpaksa stopkan kerja, okey tak apa, stop. Baring, then you all enjoy dia punya simptom. Tengah baring tu, dah kena panic attack, okey, aku kena panic attack ni, okey, baring sekejap, you all kena panic attack tu, you all rasakan, you all punya tangan ke shaky, jantung laju, observe, okey, jantung laju, okey, aku rasa macam meremang, okey, aku rasa kebas-kebas, aku rasa tak rasa kaki aku dah, okey, aku rasa macam jantung aku macam nak pecah, okey, aku rasa macam menggigil, dan okey, aku rasa macam nak mati dah macam, dah tak nafas ni, macam enjoy, jangan takut, enjoy benda tu, moment tu, enjoy, macam, okey tak apa. Bila dah observe simptom-simptom tu, dah sampai satu tahap, you demand more.
minta lagi benda tu datang. Okey, bila dah sampai je kata jantung laju. Okey, jantung laju. Jantung laju, kuat lagi. Boleh tak siapa rasa takut ke nak buat first time? Tapi you have to do. Semua. Okey, you kena buat. Bila jantung tu laju, request lagi. Okey, jantung laju, aku nak minta lagi. Buatlah. Buat sampai aku sakit jantung ni, kau buat. Aku nak tengok sejauh mana kau boleh buat jantung aku pecah. Okey, sampai berpeluh ke, you orang rasa macam menggigil nak pingsan kau. Okey, kau buat aku sampai kau nak buat aku pingsan, kau buat sekarang. Kau nak buat aku sampai mati, kau buat aku sampai rasa nak mati. Kau buat sekarang, aku ready ni. Aku ready ni. Biarkan benda tu dalam badan kita. Kalau sampai rasa nak tertidurlah. Kalau rasa masih on ke, buatlah. Tapi selepas benda tu berlaku, apabila adrenaline tu dilepaskan, panic attack tu dah berjalan, kan? Selepas tu you akan rasa sangat penat. Sebab itulah hormon-hormon tu nak dikeluarkan. Dia dah lepaskan dah. Penat, apa macam you pergi panjat bukit, kan? Pergi berlari ke, lepas tu penat, kan? Macam itulah dia punya tindak balas, lebih kurang. Panic attack ni macam orang kata mekanisme dia nak keluarkan diri, macam mana kita jadi penat. Lepas tu memang rasa macam nak collapse lah, penat, nak rehat 2 hari macam lemah, tak berdaya nak keluar dah, tak apa. And then, bila ada datang lagi episod yang sama, buat lagi benda yang sama. Contoh, lepas ni pergi kena pula dekat shopping complex Shopping complex dah kena je semacam okey, semput tak nafas. Jangan keluar daripada bangunan tu. Yang jadi masalah bila you keluar daripada shopping complex tu berlari mencari hospital, klinik. Tak payah. You duduk situ, kalau rasa nak minum air sekejap. Duduk sekejap, kan. Lepas tu feel benda tu. Macam okey, aku dah rasa balik panic attack datang. Okey, feel. You orang kalau rezeki, kalau orang Islam nak bersikir lah, kan. Tapi macam yang saya cakap, bila you dah observe simptom tu, jangan ada perasaan benci pada simptom. Observe simptom dan lepas tu you demand more. Minta lagi simptom datang. Cabar dia balik. Face the fear. You dah buat macam tu, dia akan pergi nanti. And bila sampai satu tahap, satu tempoh, panic attack tu nak datang je kan, you rasa tau. You akan rasa kan, satu tahap, panic attack. Okay, dah ready. Tak ada. Serius, saya melalui benda ni. Bila panic attack saya dah ready. Okay, panic attack datang ni. Tiba dia hilang. Tak ada. Lepas tu datang lagi sampai kadang-kadang mula-mula dia punya proses tu memang berhari-hari. Lepas tu dia jadi macam 2-3 hari, lepas tu 2-3 jam, lepas tu jadi 3 saat je, lepas tu jadi 1 saat je, tu hilang. Dan lepas tu lah you all boleh melalui proses kehidupan normal macam biasa. You all boleh keluar macam biasa. Dan bila datang panic attack tu, dah tak tersangkut dah. Sebab kita dah kita dah tahu dah panic attack ni macam ni je. Aku dah kena 40 kali tak pernah mati pun. Kan, bukan nak cakap besar, tapi itu sebenarnya, percayalah, itu mekanisme badan Tuhan bagi kat kita untuk kita heal. Lepaskan dia punya tekanan perasaan. Okey, ada soalan? Self-esteem kan, dengan anxiety ni ada kena-mengena? Ada. Self-esteem dia jadi sebab mungkin daripada kesedaran you yang dulu-dulu. Daripada dia punya daripada sejak kecil, maybe you tak kurang bagi parents ke atau siapa-siapa ke, pressure ke, kan, tak bagi, tak ada orang kata galakkan. So dia akan membuatkan you membesar dalam keadaan self-esteem yang rendah. So bila self-esteem rendah, you all tak boleh nak compete dengan persekitaran, dengan kawan-kawan, you rasa down, you depressed. Okay, lepas tu satu lagi, apabila kena anxiety, macam saya dah tulis dalam saya punya write-up, apabila kena anxiety, you rasa simptom tak kena dalam badan. First ni memang kebanyakan tak tahu dia penyakit apa. Tak tahu pun anxiety kan, betul tak? Datang benda macam ni, you rasa sakit jantung. Datang macam ni, you rasa sakit paru-paru. Benda pertama dah pergilah jumpa doktor. You buat full medical check-up daripada atas sampai bawah. Apabila doktor sahkan tak ada apa-apa penyakit, trust the doktor. Percaya pada doktor. Dia dah 6, 7 tahun, 10 tahun pergi belajar, you tak percaya kat dia, kesian kat dia. So percaya doktor. Percaya bila you dah tak something tak kena kat badan, pergi buat check-up, doktor dah sahkan memang normal, then you have to believe that okay, ini maybe something wrong somewhere with my brain, with my heart, whatever. Okay, so bila dekat situ, mungkin ada you all yang pergi search dekat dalam internet ke, dapat tahu rupanya simptom ni bukan penyakit, dia rupanya it's just a condition of your body, dia tak stable. So rupanya anxiety disorder. So you nak refer psychiatric, boleh refer psychiatric. You all nak buat natural remedy, nak buat natural treatment, boleh.
segala pilihan rawatan adalah terletak pada diri kamu dan keselesaan badan kamu. Communicate with your body. Bila you dekat dengan diri sendiri, you tahu apa yang badan you nak. You tahu macam, okay, badan aku sebenarnya memang tak nak buat psychiatric. Badan aku memang tak nak natural remedies, memang perlukan psychiatric. Communicate dengan body, apa yang kita nak. Kan? Kalau macam saya personally memang saya tak nak psychiatric. Even saya kena rujuk tahun 2006 pun doktor bagi surat pergi psychiatric. Saya buang surat psychiatric tu. 2014 pun saya kena balik dan doktor cakap, oh kalau you tak tahan, I boleh refer psychiatric. I kata, hold on, I tak nak pergi dulu, I boleh handle. So I tak pergi. Sebab masa tu saya tak tahu kenapa saya ada rasa satu keyakinan yang saya boleh sembuh dengan sendiri. Because bila saya check semua normal, so saya kata apa tak kena dengan aku kalau rasa semua normal, meaning that saya punya jiwa, meaning that saya punya brain. So apabila saya rasa jiwa saya yang silap, so yang nak membentukkan jiwa saya adalah diri saya sendiri. Dan saya bergantung 100% pada pencipta saya masa nak sembuh tu. Sebab itu saya you all beruntung sebab masuk ADMC support group. Saya tak tahu pun dulu ADMC ni wujud. Saya heal dengan sendiri. Saya bergantung hidup sendiri. Dan saya kena tahun 2013, bayangkan sebab tu saya kata jangan jadikan alasan you nak sembuh, dalam proses nak sembuh tu you kena satu tekanan, you down balik. Nak sembuh you dah melalui proses recovery ni, tiba-tiba datang satu tekanan, you down balik. Datang tekanan, down balik. Sebab saya cakap terus terang, ini cerita habis sini je lah. Saya kena 2013. Lepas tu saya kena anxiety tahun 2013 tu lepas saya gugur. Saya pregnant 4 bulan, lepas tu saya gugur dan saya kena. Lepas tu saya dah nak menjalani proses recovery ni. Masa nak menjalani proses recovery ni, tiba-tiba suami saya meninggal. Macam mana saya nak melalui kehidupan saya tu? Kalau maybe some of you tak boleh nak melalui benda tu, tak rasa macam nak mampus kot, rasa macam aku rasa nak bunuh diri dah. Aku dengan anak aku berdua macam mana nak hidup, betul tak? Tapi Tuhan tu Maha Pengasih Maha Penyayang. You have to believe that. Kalau saya yang macam ni punya life boleh teruskan dan saya boleh keluar sekarang, boleh menjalani kehidupan saya macam biasa, so you all confirm boleh. Sebab confirm boleh sebab Tuhan tu Maha Adil. Dia takkan pilih saya seorang untuk nak diri kat depan ni. Dia akan pilih you all juga. So you have to create your own self nak jadi apa lepas ni. Kan? Apabila dah sembuh, please keluar untuk tolong orang lain. Jangan duduk saja. Dah sembuh, keluar tolong orang lain. Sebab benda ni saya cakap, dia akan jadi banyak tau. Anxiety disorder ni akan makin berkembang. Dia akan jadi satu kata benda yang menular. Sebab persekitaran hidup kita sekarang dah makin mencabar. Facebook tu semua ganggu mental. Sebab itu kan bila kalau Profesor Moya cakap jangan dengar berita, jangan baca berita, saya rasa betul. Sebab you all ni terlampau suka baca benda-benda negatif. Kan? Baca berita-berita kemalangan, baca berita-berita kematian. Memang hari-hari kita didedahkan dengan berita ni. Yes. Dan lagi pergi baca Metro. Saya paling tak minat nak baca Metro dan saya berhenti baca Metro lepas suami saya tinggal. Sebab suami saya keluar dalam Metro. Dan saya tak nak. Lepas tu terus tinggalkan Metro. Saya tak nak baca benda macam tu sebab saya tu negatif. Kenapa? Apa? Kenapa? Oh ya, saya dah. Okey, sorry. Saya terkalah sinar harian ke? Okey tak, itu personally saya. Saya tak nak dengar, saya tak nak baca Metro sebab itu negatif. Dan saya memang tak nak baca benda-benda negatif. Berita-berita negatif saya tak nak baca. Dan saya cuma membaca benda-benda yang positif yang mendekatkan dengan diri saya, itu saja. Sebab benda ni saya cakap. Dia Metro Jaya. Okey, sorry lah. Alah ni saya. Okey, ni saya. Okey, lepas tu satu lagi saya nak kaitkan dengan Cik Tara ada suka bawa pasal the law of attraction. Law of attraction. Hukum daya tarik. Dari segi Islam kita panggil bersangka baik. Benda tu sangat synchronize dengan kita punya cara untuk sembuh. You kena bersangka baik dengan diri sendiri, kena bersangka baik dengan Tuhan. Apabila melalui proses kesembuhan ni, you kena bersangka baik dengan diri sendiri yang you all sebenarnya akan baik, akan sembuh. Dan you all akan dan you percaya yang Tuhan tu sebenarnya turunkan benda ni, ada something yang dia bagi untuk you jadi somebody ke untuk tolong orang lain, who knows, betul tak? So jadikan tu sebagai satu hikmah. Macam saya cakap tadi, lah. Mula-mula you kena sabar, yes, I dah melalui proses sabar. Lepas tu I dah melalui proses reda. Dan sekarang I rasa macam bersyukur. Dan I rasa macam bila Zaiti nak datang balik ni? So macam bila Zaiti nak datang balik? I wish that I relapse sekali lagi supaya I boleh feel benda tu balik. You kena syukur sebab kalau you tak bersyukur,
tak boleh nak go on untuk proses pemulihan. And then satu dalam natural remedies dalam natural treatment, natural remedies, dan saya juga galakkan kalau you all pergi psikiatrik dan ambil ubat pun, benda pertama apabila you ambil sebanyak-banyak kaedah rawatan pun, please dalam rawatan you all kena sabar. Itu memang penting, you all kena sabar. You tak boleh push diri untuk cepat sembuh. Yang satu masalah kita, mental kita ni, apabila sakit je, you rasa macam demam tu 3 hari boleh sembuh 3 hari. Tak boleh. Anxiety memerlukan masa yang lama. Sebab apa? Daripada kecil sampailah umur 30 tahun contohnya, your stress ni kecil sampai umur 30 tahun stress ni, dia dah kumpul tau. Tiba-tiba trigger dia penyakit tu, you expect benda tu sembuh dalam 3 hari ke? Tak. Maybe dia akan drag lagi untuk sembuh lagi beberapa tahun. So, bagi masa dekat badan untuk sembuh. Jangan paksa simptom tu hilang. Jangan paksa simptom tu pergi. Bercinta dengan simptom tu. Feel benda tu. Bila you dah sayang dengan penyakit you ni, you rasa macam okay, macam happy dah. Dia datang tu je happy. Saya pernah sampai tu tahap bila panic datang saya senyum. Dulu panic attack datang yang macam takut ni. Bila panic datang, okay, panic attack, saya rasa dia memang menakutkan. Tapi bila you boleh terima benda tu, panic attack memang best. Sebab itulah cara dia nak lepas, Ellie nak lepas. Tapi sekarang alhamdulillah lah, kan macam yang Encik Tangan cakap, bila dia kata 95% dia sembuh, saya pun boleh cakap saya 95% dah sembuh. 5% lagi tu ada sesekali saya sebut. Tapi saya masih boleh hidup normal macam dulu dan lebih baik daripada dulu. So you all pun boleh jadi macam tu. So sebenarnya at the end of the day, macam saya sekarang saya dah sampai tahap yang anxiety sebenarnya tak wujud. Saya dah sampai satu kategori anxiety disorder tak wujud. It's all inside your mind. Anxiety disorder tak wujud dan diambil untuk create anxiety disorder, di-create oleh pakar-pakar perubatan untuk nak apa? Nak klasifikasikan satu benda tu, ambil duit you all, nak sembuhkan konon, sampai ke sudah tak sembuh. Sebenarnya semua dalam diri. Kalau sembuh ni dalam diri. Ubat ke, apa benda ke, doktor psikiatrik ke, you baca apa benda ke, itu semua secondary tools. Yang paling tinggi lah pada saya ikut pengalaman saya adalah diri saya sendiri dan juga pencipta saya. Jangan kata sepanjang saya proses nak sembuh tu saya tak ada down ada down. Dah sampai saya tak meraung ni ya Allah. Masa macam salah kau ditarik suami aku marah tau, ada, saya tak menafikan. Yang saya pun ada masa saya down, up and down, mesti ada, wajib, itu adalah proses. Tetapi selepas you sedih dan you murung tu, you naik balik. Jangan biarkan diri tu lama-lama dalam keadaan kesedihan. Sebab you kena tahu, dunia ni Tuhan jadikan berpasang-pasangan, lelaki perempuan, malam siang, hujan panas. So apabila you tak happy, mesti akan datang happy. Apabila datang happy, mesti akan ada unhappy balik, betul tak? Dan saya pun sampai satu tahap, saya dah dalam hidup saya sekarang dah tak ada wujud istilah stres. Stres tu adalah persepsi kamu. Kamu yang letakkan satu-satu situasi sebagai stres. Tak cukup duit stres. Saya tak stres. Saya tak cukup duit. Saya tak ada perasaan, tak ada duit. Kadang-kadang kita punya mindset yang kita tahu yang kesilapan kita sendiri sebenarnya yang menjadikan kita ni jadi macam ni, mental illness ni, masalah jiwa ni adalah tindak balas kita sendiri pada satu-satu situasi. Kita gagal berhadapan dengan situasi tu dengan cara yang betul. Kita gagal. Bila tak ada duit tu, tak adalah buat macam mana. Kan setakat tu je. Bukan lagi tak kerja, you kerja. Kan? Unless you tak kerja tu memanglah you stress, pergilah cari kerja. So benda-benda tu adalah kita punya kesilapan lah, bertindak balas dengan situasi. Kalau macam contoh saya macam sekarang apa yang saya lalui sekarang. Apabila datang satu benda yang tak best je, saya akan classify dia sebagai satu situasi yang tak happy. Tak happy je. Bila datang best je, oh ini happy. Ini tak happy. Ini happy. Ini tak happy. So bila happy je, saya tahu lepas ni mesti unhappy datang. Tak apalah, unhappy lah, nikmati je, enjoy. Masa unhappy tu you enjoy juga. Nak sedih ke, nak menangis ke, nak meraung ke, you buat je. Lepas, sebab you percaya, oh lepas ni memang Tuhan dah jamin dah, lepas unhappy, mesti happy balik. Cycle, macam bumi kita, bulat, macam tu lah. So jangan letakkan itu sebagai satu stres. Kan, bila anak masalah je, tekanannya apa masalah, anak aku ni tekanan. Kita sendiri sebut, You stres sebut lah tu aku. tekanan, yes. You tarik benda tu, you anggap dia tekanan lagi. Stres ni Stres. So penggunaan bahasa kita dalam kehidupan kita, itu pun menarik. So hati-hatilah kan.
Sebab tu saya kata tak apalah kalau saya kata tak, you kena pretend to be happy. So what? Happy je lah. Jangan macam sometimes bila kita pretend macam kadang-kadang saya ada masa pun saya sedih. Tapi saya amalkan setiap pagi, saya bangun pagi, saya ya Allah aku bersyukur aku hidup hari ni. Alhamdulillah. Okey, hari ni aku nak buat apa? Hari ni aku nak buat apa? You isi setiap hari you dengan satu benda yang bermanfaat. Satu hari tu sebab kita tak tahu besok kita hidup ke tak. Kan? Hidup the moment of now, hidup masa sekarang, masa hari ni. Apa yang you boleh bagi pada hari ni? Seolah-olah macam besok tak ada dah. You nak buat apa? You nak living dengan anak you, living dengan dia. Nak living dengan suami, living. Buat dalam satu hari tu. Sebab itu apabila you dah isi setiap hari you dengan satu hari yang bermakna, you akan jadi puas dengan hidup. Dan apabila datang perasaan mati, matilah aku dah ready. Dah tak kisah. Sebab you dah mengisi kehidupan you setiap hari tu, setiap saat tu dengan setiap benda yang bermanfaat, bermakna. Kan masalah kita adalah apabila kita nak buat kebaikan, kita hold. Nantilah, tunggu. Tak, you buat hari ni. Jangan tunggu kita nak sempurna baru kita nak orang cakap, ada orang katalah macam kau ni tak sempurna lagi nak cakap. Tak, macam kita rasa kalau benda tu yang kita pernah melaluinya, kita nak bagi nasihat, bagi nasihat. Jangan cakap benda yang kita tak pernah lalu. Orang memarahkan kita tak pernah rasa benda tu sampai nak cakap. Kan, tapi benda yang kita dah pernah rasa, pengalaman kita nak nasihat orang, boleh proceed. Kan, buat kebaikan untuk setiap hari. Okay, ada soalan? Kenapa cakap? Lagi? Tanya lah soalan. Soalan pertama lagi. Lepas tu dalam natural remedies dalam natural treatment yang saya buat apabila dah disahkan, apabila you dah buat medical check up, full medical check up, doktor kata normal, you dah tahu you ada anxiety, you dah pilih contohlah kalau siapa nak pilih macam saya lah, saya tak nak pergi psychiatric, saya nak buat natural treatment. Natural treatment memang perlukan kekuatan yang dalam yang tinggi. Mana dah dapat kekuatan, you balik dah semula pada pencipta. Saya pun tak kuat, tapi saya balik pada pencipta saya. So kalau you nak melalui natural remedy, you kena kuat dalam, you kena banyak sabar, yang kena bagi masa. Dan sepanjang proses saya melalui kesembuhan adalah saya stop avoiding. Saya berhenti mengelak. Kalau kata saya nak pergi satu tempat, tiba-tiba hati saya kata jangan pergi, tak, saya lagi nak pergi. Jangan elak. You cabar balik, pergi. Lagi dia pergi. Okay? You tak nak malam ni takut ke tidur sorang-sorang. You nak bawa someone teman ke apa. Macam tu saya seorang kan. So nak bawa someone teman, tak. You kena cabar dia. You macam I nak juga malam ni tidur sorang-sorang. Pilih apa? Nak mati sorang-sorang, busuk apa, terbongkar sorang, tak lah. Kan? You kena cabar diri. Stop avoid. Jangan elak. Nak buat apa, buat. Stop monitoring. Pagi-pagi jangan bangun pergi monitor badan. Hari ni okey tak apa. Okey, saya nafas balik. Okey, jantung aku laju lagi. Okey, hari ni aku down lagi. Hari ni aku tak ada mood, bosannya kerja. Stop monitor benda tu. Stop monitor you berpeluh ke, shaking ke. Stop monitoring yourself. Stop. Orang normal pun memang. Orang normal pun ada macam tu sebenarnya tau. Siapa yang suruh pergi kerja? Siapa suruh pergi kerja? Saya pun sekarang tak suruh pergi kerja. Soalan kan? Apa ni? Anxiety. Macam ni yang pink day, Oh, pink green day. day, grey apa? Grey day, black day. Black day. Okey, contoh. Katalah macam tiba-tiba you bangun kan, you dah stop monitoring kan, bangun pagi dan okey, you rasa macam alam tak lah, apa benda lah. Tiba-tiba you ada semangat ni. Semangat nak keluar pergi kerja. Tiba-tiba panic attack datang. Panic attack datang tu, kadang-kadang panic attack ni dia ada level dia. Ada yang tahap panic attack tu yang kuat sangat. Ada yang sikit-sikit tu macam sakit dada macam tu je kan. So you nak classify dia sebagai okey, hari ni grey day. Maksudnya dia sederhana je. Hari ni grey day maknanya okey, aku rasa tak sedap tapi aku masih boleh melalui hidup aku dengan baik hari ni. Aktiviti aku boleh. Grey day. Saya define macam tu. Itu saya belajar daripada Paul Levitt atas selain buku. Okey, so saya classify sebagai grey day. Grey day lah hari ni. Tak apalah. So what? Dan tak lah. Okey, besok pula saya lalui hidup saya. Tiba-tiba datang panic attack yang sangat teruk ni sampai saya tak boleh keluar rumah, sampai saya rasa semput, sampai saya rasa tak boleh keluar pergi kerja. Itu hari saya set dia sebagai satu black day. Black day. Macam mana? Okey, hari ni black day, tak apalah. Kenapa saya buat macam tu? Apabila saya letakkan dia sebagai black day, grey day, pink day, saya tak stres. Sebab saya menerima. Maksud saya menerima benda tu. Oh, hari ni black day, okey, fine. Oh, hari ni pink day, happy gila, tak ada apa-apa ni. Aku tak kenal langsung simptom yang macam hilang je. Kan? Itu pink day. Saya classify sebagai pink day. So happy lah. Tak apalah pink day ke happy aku lalui. Aku black day pun aku lalui. Aku grey day aku lalui. So
Pandang kita nak sembuh, katalah you dah buat natural punya treatment, cara saya macam saya cakap tadi, stop avoiding, stop monitoring apa semua tu. Tiba-tiba you dah baik dalam masa 2-3 minggu tak ada simptom langsung. Ataupun 2-3 bulan simptom tak datang. Atau 2-3 tahun simptom tak ada lagi ni, lepas dah tak ada apa-apa ni. Tiba-tiba datang balik benda tu. Itu dipanggil setback. Setback ataupun relapse. Dah tahu ni yang relapse? Okay. Setback atau relapse itu adalah satu benda yang wajib ada sepanjang proses recovery, yang menjadikan kamu kekal dalam cycle anxiety. Apabila setback datang atau relapse je simptom tu, you takut balik. Jadi takut. Dia tak terima lah. Dia jadi macam back to the square one. Macam dah tak terima balik dah. Macam aku okey je 3 bulan lepas. Asal tiba jadi balik dah. Down balik, pergi Google balik, pergi jumpa sakit balik, pergi klinik balik, hospital balik. You back to asal. Itu silap. Apabila setback berlaku, you have to accept juga. Menerima benda tu. Terima, okey ni setback datang balik, tak apa. Buat lagi benda yang sama. Kan? Stop monitoring, stop avoiding. Stop control, jangan control panic attack, dia akan dilepas. Stop questioning. Dia questioning tu kalau dia AD, dia ada OCD juga. So OCD dia nak perfect. Kalau dah baik, dia nak mesti baik terus. Bila ada sikit kan, maksudnya aku belum baik. Kalau boleh dia nak start balik over. Itu problem. Tak. You kena tahu. Satu dia dulu masa saya mengamalkan natural treatment ni adalah benda pertama adalah yang saya cakap lah dalam saya punya write up, saya dah cakap pasal pengetahuan, penerimaan, lepas tu setback, lepas tu konsisten dengan penerimaan, lepas tu total recovery. Ini yang saya ada cerita dalam saya punya write up. Okey, pengetahuan ni yang saya cakap tadi lah. You kena tahu apa sebab you kena panic attack yang saya cerita tadi tu. Pasal adrenaline tu semua bagai itu adalah mekanisme badan nak keluarkan adrenaline tu semua. You dah tahu kan? Dah tahu, you have to accept. Setiap kali simptom datang, panic attack datang, itu adalah anxiety, so NDP. Okay, itu pengetahuan. You dah tahu cukup-cukup ni. So bila kita dah faham, kita dah tahu benda tu, ada tak kita nak question lagi? Kan kita dah faham ni. Kita dah tahu dah rupanya siang tu akan berganti malam. Ada tak nak question lagi apa pasal malam berganti siang? Takkan kita akan question sebab benda tu kita dah tahu. Bila benda kita dah tahu, kita akan soal. Sebab itu dalam natural treatment tak ada question. You tak ada question dah patutnya. Sebab you dah tahu. Itu adalah panic attack, itu anxiety. So stop question. Lepas tu apabila you dah tahu, baru you boleh accept. Penerimaan. Terima simptom datang pun terima. Black day datang pun terima. Semua terima. Apa benda ya, stress datang pun terima. Tak ada nak avoid dah, macam okay aku enjoy. Penerimaan. Dan penerimaan juga salah satunya adalah menerima dan reda simptom tu dalam diri kita dan terima bahawa anxiety adalah gen dalam diri kita. Kalau dia tak boleh sembuh 100% pun, sekurang-kurangnya you boleh hidup normal balik. Okay, lepas tu setback macam saya cakap tadi, dia akan relax balik. Tak apa. Dia ada setback berapa banyak kali pun, relax banyak kali, you kena konsisten dengan punya attitude. Attitude yang saya bawa sebelum tu lah, macam natang, whatever lah. Gimana pun lah, tu pasal saya. So setback. Lepas tu konsisten lah dengan setback tu, konsisten. Setback datang konsisten, attitude mesti sama, mesti positif. Okay, datang. Macam tu. Lepas tu barulah masuk total recovery. Total recovery ni macam saya cakap lah, saya buat benda ni ada melalui saya punya pengalaman saya. Sepanjang proses tu saya buat observation tentang diri saya. So ini adalah proses-proses yang saya lalui. So apa yang dikatakan total recovery adalah apabila akan datang, you tanya diri you balik apa yang dimaksudkan total recovery? Kalau katalah you sembuh 100% anxiety disorder atau panic attack, tiba-tiba dia datang lagi, you takut tak? Takut tak nak menerima tu? Macam, kalau boleh aku tak nak datang lagi. Serius aku tak nak lagi berdepan dengan panic attack ni. Aku nak sembuh lagi. Andai kata ada perasaan macam tu, you belum dapat total recovery. You hanya dapat recovery saja. So total recovery adalah apabila you dah tak takut langsung daripada panic attack tu. Dah tak takut langsung daripada anxiety disorder. At one point you rasa macam, okay, dia tak wujud pun anxiety ni. Aku yang create benda ni, patutlah jadi. So itulah total recovery. Dan recovery dah macam kesembuhan tu, dia subjektif. Ada orang dia declare dia sembuh, tapi dia ada simptom lagi 5%, tak apa, itu memang sembuh pun. At least dia boleh keluar pergi buat kerja dia normal, tak ada masalah. Sesekali dia datang, dia okey. Itu recovery. Ataupun simptom hilang dan dia boleh menjadi normal, pun recovery juga. Simptom hilang dia tak ada ni. Okey? Simptom hilang dan dia boleh menjalani kehidupan normal. Dia kira macam total recovery.
Tapi cuba tanya dia. Kalau datang balik kau takut tak? Ya aku takut babe. Kalau aku tak nak, aku nak elak. Elak lagi nampak? Konsep elak. Elak lagi tak aku tak nak. Beria, berusaha dia, aku tak nak panic attack datang lagi. You recovery je. You belum total recovery. Total recovery apabila you tak takut langsung kepada anxiety. Tak takut langsung pada panic attack. Kan maksudnya bersiap saja. Kalau rasa pengsan, pengsan lah. Mati lah. Okay? Sama juga kalau macam katalah you ambil ubat psikiatrik ambil ubat psikiatrik. You makan, dalam masa you makan, you boleh applykan cara ni sebenarnya. Dia gabungkan, tak ada masalah. Booster lah, booster. Booster. Yang penting you kena sabar. Dan biarkan badan tu sembuh dengan sendiri. Berapa lama dia nak ambil masa pun ambil lah. Jangan kita nak push diri kita, aku nak sembuh juga, back to normal. Tak boleh. Just biarkan je. Hidup dengan anxiety. Soalan. Bila masa kita nak distract dia dan bila masa kita nak suruh dia datang kuat lagi. Bila masa nak distract. Bila masa distract makin pergi mampus lah tu. Maksud yang perkataan pergi mampus. Dia datang tu, tak lah. Pergi mampus lah. Itu satu keadaan tu kita macam tu. Dan bila pula satu keadaan kita kata datang lagi kuat lagi. Datang lah lagi. Itu apabila panic attack, major panic attack. Major panic attack teruk sangat. You rasa macam you memang nak pingsan lah. Dalam keadaan macam tu, you rasa nak pingsan, masa tu you baring, observe, demand more. Masa tu. Apabila datang minor panic attack yang sikit-sikit, yang macam tiba-tiba dah you berjalan pun rasa macam kecut perut je, macam kecut, macam dada ketat je. Macam tu you abaikan je, macam whatever lah. Ketat dada lah. Jantung laju lah. Itu yang macam sikit-sikit. Dia ada satu yang panic attack ni, satu yang betul-betul major panic attack. Meletup punya. Ada satu yang dia macam sikit-sikit je, macam 2-3 hari aku tak hati. Itu tak tahulah nama tu. Yang tu you just macam attitude yang saya buat lah, whatever lah, lantak lah. Tujuannya tujuan saya kata buat tagline sendiri, lantakkan lah, whatever lah. Tujuannya supaya you tak menambahkan lagi stres tu dalam diri. Sebab kita ni dah stres. Bila dah stres dengan anxiety, you tambah lagi, bila masa dia nak baik. Kan? So makin lama cuba kurangkan stres. Kan, dalam masa proses kesembuhan, belajar untuk bertindak balas dengan baik pada satu situasi yang tak best. Jangan Google, stop Google. Benda pertama saya stop Google. Lepas tu kita kalau dia dah lama tak datang, lepas tu kita risau dia tak datang. Patutkah kita risau dia tak datang? Itu saya kata tu panic disorder. You risau benda tu. Sebab tu saya kata tu belum total recovery. Tak perlu risau. Sebab tu saya kata you have to accept. Kalau you dah masuk dalam proses penerimaan ni, bila masuk penerimaan you tak ada question lagi. Apa saya tak datang, bila datang kamu datang, boleh tak? Maknanya you tak masuk lagi yang konsep acceptance ni. Okey ya. So dia accept. Dalam OCD dia macam tu, dia katalah semain asal ni dia elok tau. Tak ada kena gangguan pun. Dia dah risaukan maghrib. Maghrib kan dapat ke aku macam ni. Lepas tu dia datang lagi risau. Just talk to yourself. Tak apalah, lantak lah, whatever lah, take lah macam tu. Bila dah buat katak bumbung tu kuat, satu kali ribut dah tahan, kita tunggu ribut lagi sekali pun kita duduk macam ni je. Ribut tak. Ni dalam memang kena buat. Perumpamaan yang bagus. Ribut tu datang juga Pasal tadi aku dah buat, dah pakai besi kat atas ni. Dia akan datang lagi hujan, sampai bila tak datang? Banjir, tapi kita dah ada, aku dah buat. Datang. Tapi bukanlah jemput. Merah datang. Tapi kerja tu tadi, nak test dia punya dinding tu. Test dinding. Betul tak betul kontraktor ni buat. Okey, aku test. Buat hujan lagi. Dia tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Kalau saya dia panic teruk tu saya mati, saya tak cakap depan luar. Maknanya panic attack ke anxiety disorder ni normal lah sebenarnya untuk kita lah. Yang di mana terlampau stres, mungkin stres. Bila ada ni normal lah. Normal. Sebenarnya. Sebenarnya ada orang normal yang kena panic attack. Ada orang normal yang kena panic attack. Ini saya dah buat observation. Memang ada, saya dah tanya. Ada kena panic attack, simptom yang sama macam kita, tapi dia tak masuk dalam cycle ni. Dia just anxiety, dia tak ada disorder. Kita dah ada disorder. So dia memang kena ada panic attack. Memang dia ada orang normal yang kena panic attack. Cuma dia tak masuk dalam cycle, bila saya cakap sebab dia tak terfikir-fikir, dia tak teringat benda tu. Bawa-bawa. Tak terbawa. Yang kita sebab bila kena first trigger tu je, kita dah terbawa, dah sampai jadi murung, dah jadi ini tanda nak mati ke? Tak. Yang denyut tu please Dalam banyak kali cakap denyut tu. Apa tanda-tanda satu hari kematian? Dia lagi buang ni benda tu. Buang lah, benda tu tak ada apa pun. Dan kita ni, kita cakap lah, kalau you all semua, satu orang ni, satu tak jadi eksklusif,
takkanlah kita mati pun semua sama tanda. Tak sama lah. Kita mati pun ada satu tanda eksklusif kita. Tu antara kita dengan Tuhan je. Tuhan Maha Pengasih Menyayang, dia akan tunjuk kita jalan betul. Kan? So kita ni kalau kita hidup pun dengan satu tanda eksklusif, ibu jari, takkanlah you orang mati pun semua nak tanda satu hari sama. Takkan sama pun. Kawan saya dah kena satu hari punya tanda exactly the same. Tak mati pun. Ini cerita betul. Kawan saya, tapi dia tak ada kena attack, dia tak ada anxiety. Dia kena macam tu selepas mak dia meninggal. Lepas tu dia rasa lain, lepas tu dia google 100 hari. Betul, tepat hari ke-100 dia dah baring dah. Dia dah baring, dah ready dah ni, dah berkiam dah apa semua. Dan dia memang betul-betul rasa begitu naik, sup sampai ke atas. Tapi Alhamdulillah tak mati. Dan lepas tu, dia tak tahu apa benda. Dan lepas tu dia terus rasa macam memang dia tak percayakan benda tu. Dan dia cerita kat saya, lepas tu, ni saya cerita kat dia lah pasal anxiety. Lepas tu dia kata, kenapa aku macam kena macam kau kena sama aku kena cakap. Tapi dia tak kena anxiety. Ada soalan lagi? Yang tu dia tak kena, macam mana pula? Dia tak kena? Oh. Dia tak terfikir-fikir. Kita? Kita sebab kita fikir, benda tu dah jadi rotate dalam otak kita, dah jadi intrusive thoughts. Negative thoughts semua dah bermain. Melampau lampau. Nampak. Sama juga macam kalau dalam ibadah kita ke apa yang kita buat beri makna. Kalau sebelum ni mesti ada yang question, kenapa aku boleh solat 5 waktu tapi aku kena juga anxiety. Ada yang juga yang ibadah punya kau ni tapi aku kena anxiety. Sebab apa you tak beri makna pada ibadah yang you buat? You tak faham kenapa you solat, you tak faham kenapa you puasa, you tak tahu apa yang you buat. Kena beri makna apa yang solat ni solat adalah satu hubungan hati you dengan Tuhan. Apabila you solat tak ada hati ni kosong, tak ada bersama dia, kosong yang you buat. So bawa sekali benda tu dengan dia, dengan pencipta. Itulah beri makna pada solat kita. Maknanya kita ingat dia dalam setiap perbuatan kita. Kenapa dalam Islam pun solat tu ada pergerakan? Kenapa solat, kenapa tak diam je? Pasal Tuhan pun suruh cakap kita bergerak. Badan kita setiap hari kena bergerak. Tak boleh duduk saja, kena gerak. Itu cara admin nak lepas. Tapi kita jangan harapkan kesembuhan. Saya punya konsep, saya tak harap sembuhan. Masa dulu masa saya minta tu, saya cakap, ya Tuanku, kalau kau tak nak bagi sembuh tak apalah, tapi kau bagi aku kuat. Kalau aku kena attack, kau bagi aku kuat. Itu yang saya minta. Rupanya kita memang tak boleh minta sembuh. Maknanya kita reda rupanya. Kita dengan reda dengan penyakit. Katanya tu juga nak minta apa. Itulah. Oh, minta apa? Maknanya kita minta kuat. Saya tak minta sembuh. Saya pun tak minta sembuh. Semua yang berjurus cakap nanti saya keluarkan dari Quran. Sebenarnya yang dia cakap tu semua ada dalam Quran dengan hadis. Dia tak lari daripada konsep Islam. Sekali lagi berjurus dia research dia. Selama manusia fitrah. Islam tu agama fitrah. Semua yang disebut tu ada. Nanti saya keluar daripada saya tulis ni. Nanti nak pick ayat tu. Tak lagi soalan. Orang yang bincang dekat panel lain. Banyak orang cakap lagi. Ada soalan? Siapa yang rasa memang prefer sangat natural treatment ni? Ramai yang prefer natural treatment. You tak suka psychiatric? Mahal. Juga. Ha? Allergy juga. Takut ubat. Salah satu sebab saya takut. Saya cakap saya batuk tu saya sesungguh saya tak pergi klinik. Saya makan saya tak pergi klinik. Saya tak suka ubat tu. Sebab saya tak tahu, saya lebih suka benda-benda natural. Macam mana cakap? Sebab saya tahu saya terjadi daripada proses semula jadi. Kita manusia terjadi daripada proses semula jadi. Jadi saya percaya badan saya memerlukan benda yang semula jadi. Bukan yang benda ubatan. Kalau dah teruk mungkin lah, insyaAllah saya tak cakap besar. Tapi macam sekarang kalau macam boleh handle, tak payahlah pergi klinik. Saya buat macam tu. That's why saya, even Eddie pun saya tak fikir. Kalau macam natural remedy ni, kalau yang dah kena dah makan ubat, macam mana? Dia beza cara kita nak Saya rasa sama je. Ikut je dos. Ikut je dos. Saya galakkan kalau mana-mana dah kena sakit, betul bagi dos ni berapa banyak, you ikut je. Kalau dia kata, okay, consume 2 bulan, 3 bulan, you buat.